Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa 'ala musyrikin. Wa aqalluhu yawmun wa laylatun. Wa aktharuhu 15 bilayalin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk pada ibarat yang seterusnya, ada satu furuk bagi masalah ni. Satu je, iaitu bagaimana kalau satu orang perempuan dia keluar darah awal. Misalnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia keluar pada tarikh 28 sebelum tu. Maknanya dia keluar beberapa hari awal, 28 genap 30 bulan Ramadan 30. So maknanya keseluruhan hari sampai birthday dia berapa hari? Berapa hari? 20 hari. Berapa hari awal? Kira? Ada atau pula? Macam mana dia ada atau? Katalah 12 setengah hari. 20 hari, betul? Hari. Tak perlu algebra pun. Mana perlu algebra? Perlu algebra ke nak kira ni? Basic je matematik. Mana ada matematik tinggi? Okey, 20 hari awal. Maknanya apa? Dia keluar tu sebahagian hari adalah sebelum tempoh, dan sebahagiannya di dalam tempoh, betul tak? Kan tadi kita kira paling ni 22 kan? Mana dia ada keluar sebelum tu lagi. Tadi kaedahnya kalau keluar awal tak dikira kan? Tapi macam mana pula ni fuqaha lontarkan satu masalah. Separuh dalam waktu boleh jadi haid, separuh dalam waktu tak boleh jadi haid. Adakah hukum kita kira borong, ataupun hukum kita maksudnya likullin hukmuhu, faham? Likullin hukmuhu, ataupun borong tu maksudnya sama ada semua kita hukum haid atau semua bukan haid, tu masuk borong lah. Ataupun kita ikutlah, kalau dia keluar waktu yang boleh dikira haid, yang tak boleh dikira haid maka bukan haid. Maka jawapan dia adalah likullin hukmuhu. Faham? Mudah je. Likullin hukmuhu maksudnya apa? Daripada 20 hari, dia punya cara tulis dia daripada 20 hari. Dia keluar ni melajak ni daripada sini sampailah 18. Ini contoh lah. Kalau 18, boleh je kita bagi contoh. Dia keluar darah daripada 28 sampai 7, boleh je, faham? Sama je, dia punya formula sama, tak ada beza. Jadi daripada 20 ni, oleh kerana kita kata likullin hukmuhu, maka yang luar daripada tempoh 16 adalah bukan haid, faham? Yang dalam tempoh itu dikira haid. Jadi dia punya cara formula dia, yang ni yang Kiai Osman, itu kitab yang ni, kita buat macam ni.
kita buat beginilah. Kita pecah dua. Okey, berapa hari yang luar? Berapa hari? 4. Berapa hari dalam? 16? Berapa hari kat luar? Empat hari betul lah. Apa dia? 16 dalam 16 dalam 16 ya asal umar. Okey, betul. Tapi masalahnya darah tu keluar 16 hari. Okey, kita ambil 19 hari lah, mudah. Jadi masalah lain pula. Biar tepat-tepat, sebab darah mana 16 hari. Contohlah, maknanya dia keluar sampai 17 lah, kan? Daripada sini sampai 17. So semuanya 19 hari lah. Total sekali 19 hari. Maka maknanya 15, kan? Macam tu lah bagi dia. Maka kita akan tulis macam ni. Yang ni istihadah, yang ni haid. Faham? Maksudnya bagi likullin hukmu, setiap waktu mengikut hukumnya. Faham tak? IST maksud istihadah, H maksudnya haid. Okey, maknanya dia dalam haid ni dia hukum dia ada dua keadaan. Pertama, semasa berlaku. Sekarang ni tengah keluar, nak buat apa ni? Satu lagi yang pas, benda yang berlaku, sudah berlaku. So dia memang macam tu. Cara kira haid kadang-kadang dia jalan dulu, nanti kita kira belakang. Dari kaedah macam tu. Jalan dulu, setakat ni macam tu dulu. Nanti bila ke depan tengok berubah, so dia akan jadi belakang tu jadi lain pula. Dia berbeza dengan hukum yang sekarang, dan bila kat depan ternyata yang belakang tu lain pula. Dia boleh jadi macam tu. Jadi sekarang ni budak tu pada tarikh 28 tadi keluar darah. Dia bagi tahu kat mak dia. Mak dia yang belajar Azhar, kan? Mak dia ingat, oh maknanya belum lagi. Belum lagi. Maka belumlah. Belum. Okey. 28 dia belum dikira haid. 29 belum. Belum lah. 9 belum. Kemudian 30 belum. 1 belum. Kalau hari yang kedua masih ada haid, maka barulah hari kedua tu mak dia hari ni haid. Faham? Begitu. Hari ni haid. Tapi kalaulah contohnya jahil, ialah ibu pun tak ada ilmu tentang itu, benda ni dah berlaku dulu cerita ni, tapi dia ingatlah lebih kurang dia punya kiraan masa keluar tu, maka apa faedah dia? Ni dah lalu ni. Faedah dia adalah mungkin kita katalah dia nak qada balik semayang dia. Jadi nak kira macam mana, kan kita kata kita kira daripada apa ni, permulaan haid. Bila dah keluar haid, maka solat lepas itu semua, solat selepas sudah baligh lah, wajib diqada. Maka di sinilah faedah dia. Maknanya dia nak kira, kalau contohlah kita kata dia punya haid tu mula daripada 2 sampai 7 ya. Contohlah, ini mula-mula keluar, tak banyak. Jadi maknanya kalau dia nak qada solat daripada mula-mula baligh, dia kena qada solat ni 8, 7, dah kena start qada hari ni. Faham? Dia bukan kira qada solat ke qada puasa ke, sama je. Okey? Dia kena qada solat yang ditinggalkan ketika mukallaf. Betul? Sebelum dia mukallaf tak wajib qada. Nak qada ada khilaf. So bila dia mukallaf, bila dia haid, sekarang ni dia nak tanya, okey, saya nak qada daripada seawal baligh, memang jenis tak puasa ke, jenis tak semayang ke, maka macam mana? Ini di sinilah dia punya faedah dia. Oh, maknanya kalaulah dia mula haid macam ni sampai sini, kan, contoh kalau dia ada tulis, maka maknanya dia punya apa, dia kena mula qada semayang daripada tarikh ni, daripada tarikh 8 apa?
8 Syawal. Itu solat. Faham? Itu qada solat. Tapi kalau qada puasa lain. Faham? Qada puasa lain. Sebab apa? Qada puasa ni wajib dia qada ataupun tak perempuan haid? Terbalik. Hai, pening. Qada apa tadi? Qada solat. Solat tak perlu qada. Puasa kena qada. Betul lah. Dia kena qada solat ber-8 lah. Kan? Puasa lain. Puasa bukan ber-8. Puasa daripada setelah berlalu 24 jam daripada dia mula haid. Faham tak yang teknikal ni? Ini dikira furuk nombor 2. Daripada furuk nombor 1 yang tadi separuh-separuh tu. Ini furuk kedua. Daripada segi dia kena qada. Okey, formula dia punya basic dia solat yang ditinggalkan selepas sudah menjadi mukallaf adalah wajib dia qada. Betul? Samalah juga puasa yang apabila seorang itu telah baligh, maka dia wajib puasa. Betul? Dia wajib puasa. Maka bila dia wajib puasa, kalau dia haid ketika Ramadan, puasa itu perlu diqada kan? Itu makruf kan? Jadi sekarang ni kita buat soalan. Kalau berlaku macam ni. Okey, contohlah dia keluar darah 1, 2, 3, 4, 5 hari. Dia ingat masa mula-mula macam itulah kejadian dia. 5 hari. Sekarang ni soalan dia, dia nak kena qada solat daripada tarikh berapa? Solat. Solat tarikh 8. Lagi? Tak payah. Solat tak qada. Memang solat tak payah qada. Betul solat tak qada. Dia jenis tak sembahyang daripada kecil. Jadi sekarang ni dia nak kena qada daripada mula-mula dia mukallaf. Itu soalan dia. Sekarang ni dia nak kena qada seawal tarikh berapa? Solat yang seawal tarikh berapa? 8. Betul? 8. Tak apalah. Maksudnya sekarang ni seawal tarikh berapa? Seawal tarikh? Sebab apa? 7 pula. Tadi cakap 8 ni. Tukar 7 pula. Satu hingga 5 dia datang 2 bulan sampai 7 bulan. 7 hari bulan pukul 12.30 contoh dia. Dia tak penting benda tu. Sekarang ni basic dulu. Tarikh berapa? Kita detailkan. Itu kaedah dia. Sekarang tarikh berapa? Soalan dia. Baru kita tanya solat apa pada tarikh itu. Okey. Sekarang seawal tarikh berapa? 8 Seawal tarikh apa? pukul 12.30. Dia berhenti dah 12.30 berhenti mandi. Satu jawapan. 7. Okey, 7 Dia bila kita belajar fiqh kita kena tahu kaedah, kan? Maksudnya kita jawab berasaskan apa? Benda tu kena latih, kan? Kenapa? Mula-mula belajar fiqh ni mula kita hafal je. Kita hafal. Itu memang tadriji. Kita sebut dah itu jangan nak jadi mujtahid. Semua jadi mujtahid, kan? Belajar fiqh muqaran jadi mujtahid. Tak betul. Kaedah ulama belajar mula-mula belajar fiqh mazhab muayyan. Kalau tak dia jadi cacar marbah otak dia. Tak tentu. Okey. Okey, semua setuju pada tarikh apa? 7. Apa formula dia? Sebab apa?
Sebab apa? Okey, tadi fiqh tadi, dia kaedah belajar fiqh, mula-mula kita hafal je. Kalau macam ni, maka macam ni. Maksudnya dia hafal masalah. Kalau berlaku macam ni, jawapan dia macam ni. Itu dia panggil hafal. So kena mulakan macam tu. Kalau macam ni, maka macam ni. Kalau macam ni, maka macam ni. Dia pun tak tahu ilah sebab apa, tapi itulah step dia. Jangan pula dia rasa apa, istinaf. Bukan istinaf, orang panggil apa? Dia rasa anafah. Bahasa Arab panggil anafah. Dia rasa leceh, dia rasa koman, apa belajar tak tahu dalil. Tak, bukan macam tu. Memang cara belajar mula-mula tak tahu dalil. Itu memang step dia. Sebab itu kita belajar fiqh, mula baca umdah langsung tak ada dalil dan langsung tak ada ta'lil. Memang macam tu kaedah dia. Supaya otak kita tersusun kan. Benda hafal kena hafal sikit-sikit, mana hafal banyak. Jadi basic belajar fiqh, kalau buat macam ni maka hukum dia macam ni. Kalau buat macam ni maka hukum dia macam ni. Kalau buat macam ni maka macam tu je, hafal je. Bila naik atas barulah kita akan dibentangkan kerana itulah dalil kan. Sama ada dalil fiqih saja ataupun pergi kepada masadir dalil kan. Mula-mula dalil fiqih je, kaedah usul begitu je dibawa. Kemudian barulah pergi munaqasyah. Jadi barulah kita punya minda tu tersusun dengan baik. Kalau tak dia celaru. Dia jadi celaru. Okey. Kenapa? Kenapa? Jadi kenapa tadi saya dah ulang banyak kali dah formula dia. Solat yang ditinggalkan ketika sudah baligh maka wajib diqada. Kemudian kita baru belajar bilakah wanita itu paling awal dihukum haid. So bila paling awal dihukum haid, maksudnya paling awal dia dihukum baligh kan. So kita telah hukum dia baligh, seawal tarikh 2. Sebab dia keluar darah. Seawal tarikh 2 kita dah hukum dia baligh. Betul? Sebab kita telah hukum 2 ni adalah darah haid. Sebab ternyata dia keluar 5 hari. Maka cuma sembahyang dalam tempoh ni tak wajiblah qada. Sebab solat ketika haid tidak wajib dia qada kecuali mazhab Khawarij ataupun dia bagi Haruriyah kan. Ada satu orang perempuan jumpa Sayyidatina Aisyah, dia nak qada. Dia nak qada juga sembahyang. Maka Sayyidatina Aisyah kata dalam Bukhari, "Aharuriyatin anti?" Adakah kamu ini daripada golongan Haruriyah? Haruriyah ni Khawarij yang dia semangat terlebih kan. Semangat terlebih orang kata tak payah qada juga. Maka tatarruf juga berlaku dalam bab ini. Okey. Jadi dan kita telah kata tadi dia suci pada waktu 12.30 tengah hari, betul? Okey. Jadi perincian dia setelah kita setuju dia kena qada pada tarikh 7, sembahyang apa? Sembahyang apa? Sebab 7 hari bulan tu dia ada start subuh. Sembahyang apa? Sembahyang zuhur. Zuhur lah. Zuhur. Betul tak? Zuhur. Kalau dia berhenti lewat lagi pukul 5 petang Malaysia, maksudnya waktu asar, maka nak tanya perempuan. Kalaulah dia berhenti darah pada waktu pukul 6 lah kata Malaysia, asar lah, waktu asar, maka dia kena qada start daripada sembahyang apa? Sembahyang apa? Sembahyang zuhur kan? Zuhur. Ada khilaf masalah ni mazhab Syafi'i, tapi muktamadnya dia kena qada juga sembahyang zuhur. Kalau darah berhenti pada waktu asar, perlu diqada sekali waktu zuhur. Kalau berhenti pada waktu isyak, maka perlu diqada sekali waktu maghrib, begitu. Kemudian puasa pula. Puasa. Puasa mula daripada berapa hari bulan yang dia kena qada? Lepas ni kita masuk ibarat seterusnya. Siapa boleh jawab? Puasa? 3 hari bulan. Betul?
3 hari bulan Okey, yang lain 2 hari bulan. Sekali lagi, berapa hari bulan? 2 hari bulan 3 hari bulan. Ikhtalafal ulama. Okey, kita tanya yang 2 dulu. Apa alasan dia 2? Alasan dia sebab dia start keluar 2, maka maksudnya 2 hari bulan dia telah balik. Batal ke balik? Dia telah balik. Maka Masa dia pun batal ni. apa tanya saya pula? Dua lah. Kita setuju tadi dia keluar 2 hari bulan tu pada pukul 12.30 12.30 lebih kurang macam tu lah, 12.30 2 hari bulan. Yang ni 3. Sebab apa 3? Tapi kan perbahasan dia kan 18 Syawal. Syawal Tadi mulai Kita- kat 18 Syawal. Kita andai Ramadan lah. Oh, betul lah. Sebab perempuan dia lagi detail lelaki. Maksudnya bila kita terus tukar automatik. Kita andaikan Ramadan lah maksudnya. Begitu. Ramadan 3. Kenapa bukan 2? Ataupun kenapa 3? Sebab dia kan puasa 24 jam. Dia mengatakan puasa Puasa 24 24 jam. jam? Bukan. Sebab untuk yang baring tu dia kena 24 jam dia keluar darah, baru dia dianggap dah baring. Oh, itu reason dia. Okey. Faham? Jawapan betul, reason tak betul. Jawapan betul, reason tak betul. Macam mana tu? Waktu terbit fajar 2 bulan belum balik. Tu reason dia. Faham? Dia kan keluar darah 12.30 mula keluar. Orang yang wajib puasa, kita ambil waktu normal lah, normal. Perempuan kalau darah dia berhenti 1 minit lepas subuh masuk, maka adakah puasa dia hari itu sah? Tak sah kan? Tak sah. Kita pun belajar dalam usul fiqh, waktu puasa ni mudayyak. Mudayyak, dia tak boleh terlewat walaupun 1 saat. Itu maksud mudayyak. Berbeza waktu solat kan. Jadi dia hanya mula balik pada 12.30 2 hari bulan. Dia syarat dia wajib puasa pada 2 hari bulan, hendaklah sebelum subuh dia dah balik. Faham? Oh, tak faham. Oh, tu agak dia balik pada 12.30 2 hari bulan. Puasa mula pagi. Jadi sebelum subuh tu dia belum balik. Bila belum balik, tak wajib puasa. Faham? Jadi maknanya 3 hari bulan. Faham kan? Okey. Soalan tu. So ada 2 ke 3 lah furuk. 3 furuk. So ingat tentang masalah ni. Tak dengar? Ya ilah, tu lah. Okey. Tak dengar belakang? Masya-Allah. Tabak habis tadi. Dah habis dah. Seterusnya. Boleh baca? وأقله يوم وليلة. Wa aqalluhu yaumun wa lailatun. Wa aqallu dia takdir tu kan.
ayyam kan. Aqalluhu Zaman, zamanan. bukan darah tu, zaman tu adalah wajah dia, tak apalah tu. Kita belajar benda paling basic yang dipelajari, misalnya dalam Safinatun Najah, yang paling basic dipelajari adalah 3, sekurang-kurang haid, sebanyak-banyak haid, dan ghalibuhu, kebiasaan haid. Dia ada belajar sekurang-kurang, sebanyak-banyak, kebiasaan. 3. Suci pun ada, sekurang-kurang sekurang-kurang suci, dan tak wala hadda li aksarihi. Kemudian nifas, sekurang-kurang, sebanyak-banyak, dan kebiasaan. Itu basic. Disebut sekurang-kurang haid 15 hari, yaumun wa lailatun, sebanyak-banyaknya berapa? 15 hari, dan ghalibuhu sittun aw sab'un, 6 ataupun 7. Okey. Kalau kamu tengok dalam minhaj ni, dia tidak sebut yang masalah ghalibuhu. Sebab apa? Tidak ada sebarang faedah daripada segi penentuan qadar haid yang berasaskan ghalib haid, tak ada. Menurut pendapat yang mu'tamad dalam mazhab. Kalau yang marjuh ada. Faham tak? Maksudnya mengetahui kebiasaan haid, bukan peribadi. Dia kebiasaan haid ada 2 jenis. Satu, adat orang itu secara peribadi. Yang tu ada faedah. Yang tu ada. Itu dia panggil adat. Yang dimaksudkan ghalib, maksud biasanya perempuan haid pada usia sekian dan sekian. 6 hari pada usia pula, pada tempoh 6 ataupun 7 hari. Yang ni ghalibuhu ni, kalau kita belajar nanti dalam bab istihadah misalnya, maka dia tidak ada sebarang faedah tambahan, ataupun dia tidak dijadikan sebagai suatu sandaran dalam nak menentukan istihadah dan haid seorang wanita. Justru ia tidak disebut dalam kitab-kitab yang lain. Yang kalau ada kitab yang menyebut dia berfaedah, maksudnya kalau kita nak mengamalkan pendapat muqabil dalam nanti bab istihadah. Sekurang-kurang haid baca Wa aqalluhu yaumun wa lailatun. yaumun wa lailatun. Kemudian Wa aktharuhu 15 bilayaliha. 15 bilayaliha, 15 hari. 15 maksudnya yauman. 15 maksudnya hari. Hari ini pun disebut oleh Pak Kiai. Ini kitab Pak Kiai Osman ni. Biasa kalau beliau buat dakwah pakai kitab ni lah. Kita panggil mawar. Beliau pakai ni kitab mawar, maksudnya sebab ada bunga mawar. Okey. Ini anggur sebab ada buah anggur. Ini anggur. Tapi yang selalu dengar mawar. Dia kata okey, pakai kitab apa? Mawar maksudnya buku ni. Disebut tentang masalah hari. Disebut tentang masalah hari. Yaum, perkataan yaum tu. Di hari ni, dalam haid ni, dalam bahasa Arab, hari ni dia ada pelbagai itlaq. Faham? Itlaq maksud penggunaan. Dalam bahasa Arab, hari juga merujuk kepada siang. Yaum walailah. Kenapa sebut macam tu? Maksudnya yaum tu siang lah. Walaupun nahar kan siang, tapi yaum bila digandingkan dengan lailah, maksudnya siang. Dan hari juga merujuk kepada tempoh 24 jam. Hari maksudnya merangkumi siang dan malam, kan? Itu pun disebut hari, iaitu yang merangkumi tempoh 24 jam. Dia akan ada faedah dalam bab satu orang itu dia nazar. Ulama bahaskanlah, satu orang tu dia guna perkataan hari ataupun dia guna perkataan syahr. Syahr ni dia ada munkasir, dia ada syahr yang kamil, kan? Itu dalam bab sumpah dan seumpamanya. Sekarang ni bila disebut 15 hari, kenapa dia kena sebut apa? Bilayaliha. Dia nak bagi tahu 15 hari ni bukan siang sahaja, termasuk malam. Sebab tu kena mention, kena menyebut secara sarih, tasrih bi kalimah bilayaliha. Okey. Kalaulah satu hari itu 24 jam, maknanya 15 hari 24 kali 15. Tadi kita dah sebut kiraan haid ni adalah pakai waktu tepat. Kalau kita kata 12.5 itulah waktu dia keluar haid pada hari yang pertama, maka maknanya
paling lama dia boleh keluar haid segi hukumnya adalah pada hari yang ke-16 kiraan tarikh, pada pukul 12.30 juga. Faham? Jadi dia ada dua sebutan. Satu kita kata hari tarikh ke-16 tapi hari ke-15. Faham? Hari tarikh, sebab tarikh ni dia tak semesti keluar haid satu hari bulan. Sebab tu tarikh tu dia hanya untuk kira, tak penting. Yang penting tu kiraan itu tepat seperti yang kita sebutkan tadi, iaitu 15 hari merujuk kepada 24 jam kali 15. Okey? 24 jam kali 15 itulah paling lama. So maknanya kalau hari ke-16 kiraan tarikh, hari ke-15 haid dia, lepas pukul 12.30 pukul melajak lagi darah keluar, maka confirm darah selepas itu bukan darah haid, confirm. Tetapi ada yang mengajar bab haid ni simple. Dia kata macam ni, bila darah itu keluar lepas 15 hari, maka semua yang lepas 15 itu adalah istihadah, yang sebelum itu semua haid. Kenyataan pertama betul, kenyataan kedua tak betul. Faham? Kenyataan pertama betul, maksudnya darah yang keluar lepas 15 adalah istihadah, itu betul. Tetapi tidak semestinya darah yang keluar dalam tempoh 15 kesemuanya haid. Tak semestinya. Tak semestinya maksudnya mungkin semuanya, tapi mungkin juga tidak semuanya. Sebab dia ada kiraan pula mumayyizah dan seumpamanya. So jangan salah ajar. Biasa dia ajar secara simple. Dia kata mudahnya lepas 15 istihadah, sebelum itu haid. Tak betul. Yang selepas itu istihadah itu betul secara umumnya, tapi sebelum itu fafihi tafsil. Jawapannya ada tafsil. Kita kena tanya pula yang 15 tu dia punya cara keluar macam mana segi warna darah dan barulah boleh tahdidkan atau boleh tentukan macam mana kita nak hukum bagi darah tersebut. Okey, itu penting. Bila yaliha 15 hari 15 malam. Seterusnya, wa aqallu tuhrin bainal haidataini 15 wala hadda li aktsari. Wa aqallu tuhrin bainal haidataini 15 sama jugalah. 15 maksudnya 15 hari bersama malamnya. Bila yaliha ay ma'a layaliha. Ba dengan makna ma'a musahabah, bersama dengan malamnya. Pada ibarat ini tak disebut dah. Kita boleh kias pada ibarat sebelum tu. Dia hanya sebut wa qallu tuhri bainal 15 wala hadda li aksarihi. Jadi 15 sendiri letaklah. Maksudnya apa? 15 maksudnya bila yali juga kias dengan ibarat yang sebelumnya. Okey. Sekarang ni kita pergi kepada sekurang-kurang haid. Sekurang-kurang haid adalah yaumun wa lailah. Sehari dan semalam. Sehari dan semalam ini dia ada dua keadaan. Maksudnya formula yang mula-mula tadi kita sebut, bila nampak darah pada waktu imkan haid, dia hukum haid. Setakat ini hukum haid dulu. Bila setakat ini dia hukum haid, maknanya dia kena berperilaku seperti orang haid, meninggalkan solat, tak boleh puasa, tak boleh pegang Quran dan seumpamanya. Itu maksud dia hukum haid. Buat masa ini dia hukum diri dia haid dulu. Kita tengok dia pergi jauh mana darah tu keluar. Tiba-tiba keluar darah itu 6 jam je. 6 jam kan berhenti. Ternyata darah yang keluar sebelum itu adalah darah istihadah ataupun dam fasad. Faham tak? Itu maksud dia. Dia jalan dulu, depan nanti mungkin belakang jadi lain. Faham? Jadi contohnya darah keluar hari ini keluar darah pukul 8. Keluar Zuhur pun ada lagi, Asar pun ada lagi. Tiba-tiba sebelum maghrib berhenti, darah tak keluar, darah putus. Dia panggil inqita' kan. Maknanya baru berapa jam je, tak sampai lagi 24 jam kan.
Dia tadi dia tak sembahyang zuhur sebab darah ada. Betul, perbuatan itu betul. Dia tak sembahyang asar sebab darah masih ada. Tapi bila darah tak sampai 24 jam dah berhenti, ternyata dia bagi tabayyana laha annahu laysa bihaidin. Faham? Buat setakat ni. Tiba-tiba dia datang balik itu nanti. Sekarang ni kalau waktu asar darah tu berhenti, maka dia wajib mandi dan sembahyang asar sebelum habis waktu. Ini yang banyak dicuaikan. Tidak betul kenyataan yang menyatakan kena tunggu 24 jam. Tak betul. Ini memang dah banyak asas-asas betul kan. Kenyataan tu tak betul. Bila perempuan berhenti darah, dia kena tunggu dulu 24 jam. Kalau tak keluar juga baru mandi. Tak betul. Faham? Kalau darah berhenti, apa maksud darah berhenti? Itu dia ada maksud dia. Kalau darah berhenti, dia guna perkataan inqita', kan? Dia guna perkataan apa? Inqita'. Maka kalau waktu asar masih ada, dia kena mandi, kan? Dia kena mandi dan solat asar segera, solat yang waktu tu. Masalah dia nak dan dia kena pasti dia kena solat asar sebab solat asar masih ada, dan dia kena ingat dia kena qada zuhur tu. Dia kena qada zuhur sebab ternyata darah yang keluar pada hari itu bukan haid buat setakat ini. Tiba-tiba dia keluar balik, itu kita cerita lain. Faham tak? Itu memang macam tu dia punya haid. Kaedah dia memang macam tu. Okey. Satu hari satu malam ni yang lebih, dia ada dua keadaan. Darah ni dia ada keluar dua keadaan. Pertama, ulama gunakan istilah muttasil. Yang kedua, mutaqatta'. Darah muttasil ni maksudnya dia keluar. Tak ada terputus-putus. Okey? Satu lagi mutaqatta'. 24 jam tu tidak semestinya muttasil. Itu yang nak terangkan. Dia boleh secara runcit-runcit. Maksudnya kalau kita kumpulkan runcit, kumpul semua sekali, jadi 24 jam pun jadi. Jadi untuk menghukum perempuan itu telah berhaid sekurang-kurang haid. Okey? Dalam kitab Matan Ghayah, Matan Ghayah ma'ruf dipelajari. Nama dia Matan Abi Syuja' ke, Ghayah wa Taqrib ke, ataupun dia panggil apa? Al-Ikhtisar, Ghayatul Ikhtisar ke. Itu belajar betul-betul kitab tu. Kitab barakah lah. Walaupun di dalam kitab itu ada masail yang tidak muktamad, dalam bab haji misalnya, dalam bab sembahyang khusus misalnya, tetapi Allah bagi barakah pada kitab tu. Kitab Matan Ghayah ni dia tulis sebelum lagi Imam Nawawi. Pengarang dia 500 Hijrah. Imam Nawawi 6. Dan pengarang kita ini qadhi apa ni? Qala al-qadhi Ahmad apa? Husain kan nama dia? Ahmad bin, Masya-Allah. Macam mana? Tengok balik kitab. Dia orang Isfahan lah, orang Iran. Dia dalam ulama Syafi'iyah ni, ini pun satu pelajaran lah. Saya sebut sikit je. Ada kitab yang orang panggil kitab tabaqat kan. Maksudnya dia biografi ulama-ulama pelbagai. Ulama nahwu ada Bughiyatul Wu'ah karangan Imam Suyuti tentang nuhat. Ulama nahwu ada pelbagai. Kita sebut ulama Syafi'i, maka ada tabaqat Syafi'iyah kan, kubra ada, wusta ada, Imam Nawawi tulis, Imam Abu Isa Asy'ari, Ibnu Salah tulis, macam-macam lah ulama tulis tabaqat. Tapi yang paling besar, paling luas sekali adalah As-Subki, tabaqat Syafi'i al-Kubra. So boleh dapatkan. Kalau nak yang mukhtasar, yang Imam Syarqawi kan, tabaqat Syafi'iyah. Jadi ulama Syafi'i ni kalau kita lihat, sebahagian besar lah pada satu era tertentu tu,
adalah datang dari Iran. Imam Ghazali Iran. Imam Ghazali itu sendiri adalah Iran. Beliau kubur beliau di Iran. Dan ulama Shiraz, Abu Ishaq Shirazi daripada Iran. Dia memang Iran hatta sehingga hari ini Iran masih lagi ada ulama-ulama bermazhab Syafi'i. Sebab itu ada pesta buku Ma'rif Kutub yang dibuat di Iran. Yang dihadir Darul Minhaj pun dia attend Ma'rif Kutub di sana. So kenapa? Kerana di sana ada permintaan untuk kitab-kitab mazhab Syafi'i, kerana di sana ada ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i. Bahkan dahulu dia adalah tempat berkumpulnya ulama-ulama besar dalam mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah taala. Okey. Dalam kitab tersebut disebut tentang darah haid, tentang ciri-ciri darah haid. Secara ringkas disebut apa? Damun aswadu muhtadimun ladza. Aswad tu bukan qaid lah, sebab darah haid juga atas datang warna lain, maksudnya sebahagian lah. Dia adalah merupakan darah yang yang berwarna hitam, kemudian yang muhtadim, mana apa? Dan juga lazza'. Lazza' ni biasa kita terjemah menyengat. Dia kira macam kalau darah panas kan, kalau benda panas keluar macam dari hidung kan, dia dah rasa menyengat sebab panas, macam tu. Itu tanya perempuan lah macam mana. Tapi itu bukan dia panggil dia bukan quyud muhtarizah. Maksud tak semestinya kalau dia bukan warna hitam dia bukan haid, bukan. Ataupun dia bukan lazza', dia bukan haid, bukan. Itu keterangan, bukan kita kata merupakan ta'arif jami' dan mani' bagi merujuk kepada darah haid. Itu sebahagian surah darah haid apabila keluar daripada perempuan. So okey, sekarang ni darah haid simple je. Keluar, berhenti, tu je. Sekarang kena faham apa maksud darah tu keluar, apa maksud darah tu berhenti. Ini paling basic, kan? Sebab kalau keluar hukum lain, kalau berhenti hukum lain. Walaupun perkataan ringkaskan keluar, tapi berkait dengan perkataan keluar tu hukum. Okey, bagaimana satu orang perempuan, atau bagaimana kita nak hukum yang seorang perempuan itu darah haid dia keluar? Apa maksud keluar? Dan apa maksud berhenti? Apa maksud keluar? Apa maksud berhenti? Dalam istilah haid ni dia ada istilah namanya fatrah. Namanya apa? Namanya fatrah. Dan dia juga ada kita panggil inqita'. Dan Quran Allah Ta'ala firman, wa yasalunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatuhurna. Quran menggunakan perkataan yatuhurna. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarkum. Sebab apa? Yatuhurna ni adalah hukum suci, kan? Suci ni hukum. Bilakah perempuan itu dihukum suci? Bila darahnya berhenti. Faham? Maksudnya yang bertakluk dengan suci itu adalah inqita', sababut tuhri. Suci itu musabab dia, hukum dia, natijah dia. Tapi kenapakah suci? Berhenti. Inqita'. Fuqaha kita menggunakan perkataan inqita'. Maka inqita' dengan inqita' dengan keluar khuruj sangat penting kerana dia memiliki kaitan yang sangat besar. Maka yang dimaksudkan darah perempuan itu masih ada haid. Dia masih haid. Maksudnya darah dia dikira keluar. Okey, dikira keluar. Adalah apa? Kalau ini ma'ruf ni. Dalam kita kata kalau dimasukkan qutnun, kapas yang putih, dimasukkan ke dalam kemaluan dia dan dikeluarkan, maka dia putih juga. Bukan maksud darah haid tu keluar macam kita buka paip tu. Apa kesan kalau salah faham kepada perkara ni? Kesan dia adalah, contohnya seorang perempuan, dia pakai lampin wanita, dia tengok dekat lampin tu tidak ada darah, dia kata dia suci. Nampak tak? Kenapa dia faham macam tu? Sebab dia faham bila darah itu mengalir dan keluar kena dekat dia punya lampin wanita dan seumpamanya, barulah dia dikira keluar haid. Kalau sampai tak meleleh, maka dia kira dah berhenti.
Nampak? Salah faham kan? So dia akan apa? Dia akan jadi apa? Dia masih haid tapi dia hukum dia sudah suci. Sebab itu diingatkan betul-betul, maksud darah telah berhenti adalah sekira-kira kalau dia memasukkan qutnun ke dalam kemaluan dia, kalau dikeluarkan balik, maka dia sama. Dia tidak ada kesan warna darah paling sedikit, iaitu warna keruh. Itu pun tak ada, maka barulah dia hukum dirinya adalah suci. Tapi kalau waktu dia darah ni, dia ada istilah lah ulama guna, ada dia panggil waktu iqbal, dia ada waktu idbar. Iqbal ni masa mula keluar, so dia banyak. Aqbala yuqbilu iqbalan, masa tengah mendatang. Kemudian dia ada waktu dah menyurut, idbar dia panggil, idbar. Jadi kalau waktu iqbal memang banyak. Memang dia akan kalau tak ditahan, maka dia akan kotorkan pakaian dia. Tapi kalau dah hujung-hujung, bergantung kepada orang. Ada mungkin dia ni jenis adat dia 7 hari. Jadi hari ke-7 tu dah kira hari hujung. Dah jadi sikit. So waktu itu kalau tidak memakai lampin wanita pun tak akan mengotorkan pakaian dia. Tapi dia masih lagi dihukum sebagai apa? Sebagai haid. Maka sebab itu diistilahkan digunakan perkataan fatrah itu, dia belum lagi suci. Dia belum lagi suci. Sebab kalau suci, ulama akan guna perkataan naqa'. Naqa' ni merujuk kepada tak ada darah. Tak ada darah. Naqa'. Kalau fatrah ada, kat dalam tu ada. Kalau naqa' tak ada langsung. Okey, tapi ada juga naqa' tapi hukumnya haid. Dia ada juga. Sebab tu naqa' ni kita kira tak ada darah. So sekarang ni kita belajar tentang keluar dan berhenti. Okey, Quran sebut fa idza tatahharna wala taqrabuhunna hatta yathurna, jangan kamu mendekati mereka sehinggalah mereka sudah suci. Mazhab Syafi'i tafsirkan suci itu sebagai terputus haid mereka. Okey, tadi ada perkataan muttasil dan mutaqatti'. Muttasil maksudnya dia keluar. Kalau dia keluar 12.30 tu keluar kira ada dia. Tak ada waktu yang naqa'. Maksudnya tak ada diselangi oleh naqa'. Tak ada. Kalau cek memang ada darah. Itu dia panggil muttasil. Kalau 24 jam cukup je, maka darah itu adalah darah haid. Tapi dia boleh juga berlaku mutaqatti'. Mutaqatti' ni kadang sebab perempuan tu sakit ke, kadang-kadang macam-macam lah, kerana haid tak teratur, memakan, kadang-kadang perempuan bila makan pil perancang ke, dia akan berlaku mengganggu aturan haid dia. So dia jadi siklus sikit kan. Maka pada waktu inilah kita kena penjumlahan berlaku. Penjumlahan tu macam saya sebut tadi, kita ada 1 hari bulan, 15 hari bulan. Kalau dalam tempoh ni darah yang dia kolektif, dia panggil kolektif ke selektif. Maksudnya darah tu kita kolek daripada keluar yang secara runcit tu. Kalau kita campur semua sekali jadi 15 hari, maka apa? Maka kita hukum haid. Faham? Tapi dengan satu syarat, kolektif itu hendaklah berlaku dalam tempoh 15 hari. Kalau kita kolek tu terpaksa ambil juga darah keluar hari ke-16, hari ke-17 baru cukup keseluruhan 24 jam, maka tak jadi haid. Faham? So 2 syarat. Pertama, majmu'ud dima'il mutaqatti'ah, himpunan darah yang terputus-putus itu jumlah dia 24 jam ataupun yaumun wa lailah, dia 24 jam. Syarat pertama untuk hukum haid. Yang kedua, hendaklah dia dikolek dalam tempoh 15 hari. Kalau tak cukup syarat ni, maka kita hukum bukan haid. Maka diberilah contoh. Beginilah. Hari pertama 5 jam. Kita boleh bagi macam-macam contoh. Hari pertama 5 jam, 2 jam, 3 jam. Campurlah jumlah semua sekali berapa. Kalau jumlah semua sekali 24 jam, maka hukumnya haid. Kalau jumlah semua sekali tak sampai 24 jam, hukumnya bukan haid. Faham? Ataupun jumlah semua sekali 24 jam tapi dengan mengambil kira juga darah yang keluar selepas 15 hari,
pun bukan haid juga. Okey? Siapa tak faham? Ni faham kan? Muttasil senang. Muttasil tu simple je. Hari pertama dah cukup dah. Dah cukup syarat dah. So dia keluar 24 jam secara apa? Secara berterusan. Daripada 12.30 tu sampai 12.30 esok memang darah aja. Ada darah aja. Itu dipanggil muttasil. Itu senang. Mutaqatti' ni yang tadi seperti yang saya jelaskan. Boleh ulang balik dua syarat. Pertama hendaklah majmu'ud dima' 24 sa'ah. Himpunan darah tu keseluruhannya adalah 24 jam. Himpunan hari waktu lah maksud dia. Yang kedua adalah 24 jam itu diperolehi dalam tempoh 15 hari. Okey? Lagi? Okey. Tadi saya dah sebut, tapi kita akan sebut lagi. Dia masalah darah ni. Kalau Pak Kiai ni dia guna perkataan dia kata kita ni bukan kahin, dia guna perkataan kahin kan. Kahin tu maksudnya perempuan tu tak tahu akan datang. Okey, memanglah dia ada adat dia. Adat dia biasanya keluar balik, tapi tidak dipakai. Dalam konteks ni tak pakai. Sebab adat itu boleh saja berlaku sebaliknya. Dia keluar, misalnya keluar darah hari ni, satu hari bulan 5 jam je. Lepas 5 jam tak keluar. So kena faham betul-betul apa maksud lepas 5 jam tak keluar. Maksud dia ni inqita' tadi. Itu maksud dia. Maksudnya lepas 5 jam dia cek kapas tak ada langsung. Itu maksud tak keluar. Faham? Kalau soalan dia macam tu, kita ada dengar bahasan ni. Bukan maksudnya mula-mula keluar balik, kemudian sikit je. Sikit pun darah haid juga. Yang ni maknanya 5 jam, lepas 5 jam tak ada langsung. Soalan dia nak kena buat apa? Itu yang memang wajar lah. Dan ini ada kaitan dengan tawaf pula. Tawaf perempuan umrah 12 hari. Dia baru keluar hari pertama. Boleh ke dia nak buat umrah? Sebab travel biasa umrah 12 hari je sekarang ni kan. Dia hari pertama keluar haid, ada harapan tak? Dia kena doa depan Kaabah. Tak boleh masuk Kaabah. Sebab apa? Sebab masjid. Orang haid tak boleh masuk dalam masjid kan. Dia doa lah, pandai lah, kaubat ke apa ke. Kemudian yang tadi yang saya sebut tahrir tu, satu lagi masalah yang ada kaitan dengan haid, masalah tawaf, haji, umrah. Sekarang ni darah berhenti. Dia punya kaedah asas dia, kalau keluar darah dalam tempoh imkan, berhenti, maksudnya tinggalkan perkara yang dilarang. Kalau berhenti, dia kena hukum diri dia sekarang ini suci. Dia kena apa? Dia kena hukum diri dia suci. So kalau dia hukum diri dia suci, maksudnya apa? Dia kena semayang. Maksudnya apa? Maksudnya dia kena mandi. Tak kena mandi. Tak kena mandi, betul. Tak kena mandi. Betul tak? Nampak tak kenapa tak kena mandi? Nampak kan? Nampak? Dah tanya sungguh ni. Faham tak? Kenapa tak kena mandi? Sebab kita belum hukum haid. Baru 5 jam. Tak boleh mandi. Tapi dia kena semayang. Faham kan? Okey. Nampak kan? Contohlah dia keluar darah tu dah cukup 24 jam. Dah cukup. Maksudnya hari pertama tu 24 jam, lepas tu hari kedua, ketiga. Cuma dia datang yang terputus-putus tu hari ketiga, keempat macam tu. Maksudnya hari keempat keluar 2 jam, betul berhenti. Kemudian esok tak keluar, lusa keluar balik. Dia ada 2 soalan. Satu, berhenti sebelum cukup 24 jam. Satu masalah. Satu lagi, berhenti selepas cukup 24 jam tapi masih lagi dalam 15 hari. Nampak tak 2 tu?
Nampak maksudnya dalam fikiran. Sebab dia panggil ilmu ni benda tasawur. Kalau dia berhenti sebelum cukup 24 jam, maka tak perlu mandi. Sebab apa tak perlu mandi? Sebab apa tak dihukum haid? Itu dia kena sebut sampai habis. Sebab tidak sampai 24 jam. Maka dia kena solat. Solat. Okey. Kemudian esok keluar balik. Contoh, keluar 10 jam pula kan. Maka masa keluar dia berhenti pula. Jangan semayang kan. Jangan semayang apa semua. Berhenti balik. Maka dia kena semayang. Okey. Dan tak perlu mandi kan. Tak perlu mandi. Kemudian esok tu keluar pula 15 jam. 15 jam tu berhenti. 15 jam tu berhenti. Begitu. 15 jam lepas tu berhenti. Maka apa? 1, 2, 3 hari mula 2 jam kan. Lepas tu 10 jam. Lepas tu 15. Jadi lepas 2 jam ni kena mandi tak? Tak kena. Dia solat kan? Lepas 10 jam tak kena. Lepas 15 jam kena. Maka dia kena mandi. Macam tu. Itu isyarat maksud mandi. Air turun. Kita pakai di bawah isyarat macam ni. So kita copy je. Maksudnya air turun, mandilah. Mandi kan? Okey. Hari pertama ni dia semayang tak? Adalah semayang, dia semayang kan? Betul? Dia semayang lah. Ikutlah mana-mana. Hari ni pun adalah 1-2 semayang kan? Maka ternyata kita katalah 2 jam ni pagi. Lepas subuh. Ada 2 jam antara waktu duha tu 2 jam. So maknanya hari tu dia semayang yang lepas keluar tu mula zuhur lah. Zuhur, asar, maghrib, 4 semayang. Betul? 4 semayang. Kita katalah 4 semayang. Hari yang kedua tu 10 jam tu dia kita kata mula malam, dia sampai zuhur, sampai habis zuhur, asar baru habis 10 jam. Contoh je. Maknanya 3 solat. Betul? 3 solat. Termasuk asar lah. Contoh je, 3 solat. Hari ni kita kata 1 solat je boleh. Contoh je. Maka maknanya dia mandi kan? Dia mandi. Lepas tu dia solat lah. Solat yang berapa ni? 7, 8. Solat yang 8 waktu yang dia dah buat tu apa? Saya boleh jawab. Ternyata solat itu tidak sah. Betul? Ternyata apa? Solat itu tidak sah. Dia sebenarnya dia ada satu lagi masalah. Nanti kita akan baca minhaj. Dia panggil naqa' bainal. Tak apalah tu. Itu ternyata tak sah, tak apalah. Ternyata tak sah. Tapi ada tapi pula. Kita tukar. Kita padamlah yang 15 ni. Dia hari pertama kita kata macam ni je lah. 10-10. Hari pertama 10, hari kedua 10. Maknanya misal lah, setiap daripada 2 hari ni dia sembahyang 2 kali je. Dia tak sembahyang 3 kali kan? 3 waktu. Kemudian berhenti, tak keluar terus kan? Maka dia perlu mandi tak? Tak perlu mandi kan? Dia solat berapa? 2 kan? 3 ni tak solat kan? Dia kena qada. Okey? Dia kena apa? Qada. Nampak kan sebab apa kena qada? Qada, tulis kat sini qada. Kena qada. Kerana ternyata masa dia tinggal tu dia anggap dia haid, dia anggap. Tapi bila ke depan rupanya tidak, kerana tak cukup 24 jam. Contoh tak keluar langsung, sampai habis bulan tak keluar. Sampai habis 15 hari tak keluar langsung. Contoh. Maka ternyata apa? 6 solat ni dia kena apa?
qada. Tapi kalau dia jenis datang balik, dia tak payahlah qada dulu, tunggu sampai habis 15. Sampai habis 15 pun tak keluar sampai menggenapkan 24 jam, maka barulah dia qada. Dia ternyata confirm dia wajib qada. Tapi kalau belum lagi habis 15, mungkin akan datang lagi kan. So belum confirm lagi, dia wajib untuk qada. Faham? Okey. Banyak kalau orang yang jenis tukang adat tu, dia ada semua orang wanita kan, dia akan datang yang dah ada adat 7 hari, dah hari pertama dia hanya datang 2 jam. Dia memang tahu dah 2 jam. Boleh ke dia nak Tak boleh. daripada ni? Menurut pendapat yang muktamad, mazhab macam itulah, macam yang Pak Kiai sebut tu, dia macam ni. Dia punya logik dia macam ni. Memang ada mazhab kan. Adat ni bukan benda yang mesti lah. Adat ni dipanggil berghalib, kebiasaan kan. Tapi adat juga boleh dipecahkan dengan berlaku sebaliknya. Itu teori dia lah. Okey, contohlah dia 2 jam keluar darah pagi lah. Dia punya kebiasaan biasanya hari kedua tu mai balik. Lalu dia tak sembahyang Zuhur kan. Dia tak sembahyang Zuhur, tak sembahyang Asar, tak sembahyang Maghrib. Sekarang ni apa yang berlaku pada diri dia, dia tinggal sembahyang kan, dengan bersandarkan perkara yang belum pasti. Benda akan datang, kita tak pasti, walaupun adat tetap tak pasti juga. Maka dia dipanggil, dia telah merisikokan diri dia dengan meninggalkan solat yang tiba-tiba esok sampai kesudah tak keluar, maka dia tinggalkan solat dengan sengaja. Faham? Maka sebab itu dalam mazhab Syafi'i, kita hukum berdasarkan yang sekarang. Kita tak tengok yang akan datang, sebab benda tak pasti. Dan kaedah asalnya, bila masuk waktu solat kena sembahyang. Jadi apa yang boleh membatalkan tuntutan sembahyang pada waktu tu? Sebab dia keluar 2 jam belum hukum haid. Sekarang ni dia nak tinggal zuhur. Apa alasan dia nak tinggal solat yang asalnya kena buat? Okey, dengan kemungkinan. So tak boleh sandarkan, ataupun dipanggil tak boleh risikokan solat dengan perkara yang mauhum, perkara yang tak pasti. Okey, sebab itu tak boleh. So kalau faham benda tu, sebab dia kena ingat, dia tinggalkan solat tu. Boleh ke suka hati tinggalkan solat dengan kemungkinan yang tak pasti juga. Maka dia solat dulu. Kalau tiba-tiba keluar esok, memanglah solat tu tak sah, tapi dia dapat pahala kerana taat kan. Dapatlah pahala. Dia tak dapat pahala solat, tapi dia dapat pahala kerana mentaati perintah kena solat pada waktu tersebut. Tapi kalau yang berpegang dengan mazhab Imam Rafi'i yang kata ikut adat tu macam mana Ustaz? Kebanyakan saya jumpa kebanyakan awak dia berpegang tunggu sebab berpegang dengan mazhab Imam Rafi'i. Pendapat Imam Rafi'i ya. Ya. Pendapat Imam Rafi'i tu dalam kitab apa? Ibanah. Buah Ibanah. Ya. Tak. Dia dalam benda tu Ibnu Hajar sebut dalam fatwa Fiqhiyah Kubra. Tapi dia bagi contoh tu dalam bab nifas. Dia bagi contoh tu, itu dia bagi contoh bab haid ke? Mana? Ni sebelah sini. Ni. Sebelah sini. Mata yuhkam ala bitur. Birra'i Rafi fi hadhihi al-mas'alah. Ya sinilah.
Okey. Perkara ini memang disentuh misalnya dalam oleh Imam Ibnu Hajar Haytami dalam kitab beliau Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra. Sama masalah haid ni, tentang masalah adat ni. Tapi misal yang dia berikan dalam isu itu adalah masalah nifas. Maksudnya perempuan yang berhenti nifas sebelum adatnya. Dia berhenti sebelum adatnya. Maka pada ketika itu adakah dia menunggu adatnya juga seperti yang ditarjihkan oleh Al-Imam Rafi'i, ataupun dia hukum dirinya seperti yang sekarang, seperti yang ditarjihkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Maka masalah itu ma'ruf lah. Kalau berlaku ikhtilaf antara Imam Rafi'i dan juga Imam Nawawi, maka yang rajahnya adalah mazhab ataupun adalah yang ditarjihkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Dan memang masalah kalau nak beramal dengan qaul marjuh, itu memang boleh kan, memang boleh. Boleh baca misalnya dalam kitab Al-Fawaidul Makkiyah kan, tentang kaedah beramal dengan qaul dhaif. Apa kaedah dia, apa dawabit dia. Antara dawabit macam yang ditulis dalam kitab tu hanya boleh diamal fi haqqin nafsi. Tapi kalau dia mufti, dia tak boleh fatwakan atas qaul dhaif tersebut kerana dia ditaklifkan untuk memfatwakan atas mazhab Syafi'i. So bila mazhab Syafi'i maksudnya atas qaul yang mu'tamad. So kalau ada orang yang dia nak amalkan qaul dhaif itu, pulang pada dia. Okey? So kita tak perlu fikir tentang diri dia, kita fikir diri kita sendiri. Begitu. Memang boleh pun, memang boleh untuk dia beramal. Tapi dia beginilah, ada satu orang awam lah, satu lagi orang belajar, dan perkara ni dia berkaitan dengan solat. Dia berkaitan dengan apa? Ibadah solat. Kalau kita fikirkan betul-betul, mengapakah pendapat Imam Nawawi itu adalah rajih, maka kalau kita fikir betul-betul, maka kita akan faham kenapa pendapat itu rajih. Sebab apa? Setiap kali masuk waktu solat, maka ada tuntutan untuk solat. So tidak ada apa-apa yang boleh membatalkan tuntutan itu, apatah lagi dengan perkara yang saya sebut tadi sebagai mauhum. Bila masuk waktu solat, kena solat. Kecuali kalau dia haid, dia berada dalam keadaan haid. Dan wanita itu tidak berada dalam keadaan haid kerana darahnya baru keluar 2 jam. Dan dia tinggalkan solat kerana perkara yang akan datang yang tak pasti, maka tak boleh bersandar. Itu wajah mengapa pendapat Imam itu lebih rajih. Dan kita lah, orang lain kita tak perlu fikir masalah orang lain kan. Selagi ada pendapat, maka biar diamalkan. Tapi kita untuk amalkan diri kita, maka kita tak nak merisikokan atau meletakkan ibadah kita dalam perkara yang tak pasti. Dia pernah berlaku satu perkara. Masa tu guru kami Syekh Haidar Hassan datang ke Johor. Kita semayang lah ada satu surau tu, ada orang-orang Arab. Dan lepas kemudian masa tu bulan puasa, jadi Syekh bagi sikit keterangan tentang niat puasa. Maka berbangkitlah isu niat puasa sebulan kan, puasa sebulan yang mazhab Maliki boleh. Kemudian lepas habis selesai majlis tu, ada yang orang Arab yang dia dibantah. Kenapa Syekh setiap malam kena niat, tabitun niat, sedangkan ada saja pendapat yang membenarkan untuk niat sebulan kan. Jadi tengok macam mana hikmah Yamaniyah jawab kan. Al-imanu Yamani wal hikmatu Yamaniyah. Kita tak perlu panjangkan bahasa dengan bawa jidal apa semua, sebab kaedah dia kalau ahli ilmu ni buang masa jidal.
Sebab apa? Walikullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Wala in ataita alladhina utul kitaba bi kulli ayatin matabi'u qiblata. So ada setengah keadaan jidal ni kita buang masa, tak payah jidal. Sebab orang tu dia akan rasa dengan pendapat dia, abaikan, kan? Kita tak ditaklifkan dengan dia punya amal. Okey? So semalam kita sebut, kita jangan masukkan otak kita benda yang tak perlu. Fikir benda tak perlu, jangan fikir, kan? Kita fikir benda yang kita kena fikir saja. Jangan baik sangat fikir tentang hal orang. Contoh dia. So ini kaedah dia. Baru kita faham, kan? Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khair. Wala in ataita alladhina utul kitab, kalau kamu bawa kepada ahli kitab ni dalil-dalil tentang menghadap Kaabah ni, ma tabi'u qiblatak, dia takkan, dia nak juga yang dia. So apa faedah daripada jidal, kan? Kalau orang itu dia israr ala qawlihi, melainkan benda tu jidal je lah. Jidal, syok balah. Ada juga orang ketagih balah. Kita ulama dulu dia muzakarah untuk cari kebenaran. Tapi kalau dua-dua memang tak akan. So tak perlu, biar kamu dengan kamu, lakum dinukum waliyadin, khalas, jalan. Okey. Jadi saya jawab macam ni je. Syarat dengan hikmah lah. Untuk pendekkan cerita, saya kata okey, kalau satu orang dia buat satu ibadah yang mana semua ulama ittifaq ibadat dia sah, berbanding satu orang dia buat ibadah yang mana ada ulama kata tak sah, yang mana lagi bagus? Yang mana lagi bagus lah? Maka sudah tentu yang semua ulama ittifaq sah. Kalau kita niat setiap malam, tak ada siapa kata tak sah, betul? Tapi kalau kita niat sebulan, mazhab Maliki sah, dia ada mazhab kata tak sah. Maka yang mana bagus? Kita cerita bukan kita cerita apa yang sepatutnya satu orang dia persembahkan kepada Tuhan dia lah, yang terbaik, kan? Fikir sendiri lah, yang mana lagi bagus. Contohlah dia jawab, lagi bagus yang ada khilaf tu. Contohlah. Contoh. Kalau dia jawab macam tu, maka kita kata kepada dia, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Bas. Simple je. Tak perlu panjang-panjang. Jangan buang masa yang berharga dengan pergi gaduh kat Facebook, kat WhatsApp, tak ada apa. Wa idza khatab, maksudnya orang ni inat, dia panggil inat, kan? Bukan nak mencari kebenaran, dia inat, bas, kan? Paling kurang dia kata, kalau kamu pakai macam tu tak apalah, pulang. Itu paling kurang lah. Tapi kalau dia yang ni, maka wa idza Quran dah ajak wa idza khatabahumul jahilun qalu salama, kan? Kita banyak lagi masa untuk, banyak lagi perkara untuk dilakukan. Okey? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi memang boleh amalkan. Bukan kita kata qaul Imam Rafi'i itu tidak warak ke apa ke. Maksudnya kita pilih untuk diri kita, seperti mana qaul Imam Rafi'i boleh diamalkan fi haqqin nafsi, maka qaul Imam Nawawi lebih-lebih lagi lah boleh diamalkan fi haqqin nafsi.